Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada petang ni saya dikunjungi oleh seorang teman yang cukup istimewa, yang berhormat Tuan Haji Mustafa Sa'mud yang merupakan Timbalan Menteri Sumber Manusia, yang hadir di sini pada petang ini di N09 Perbatang. Assalamualaikum Pak Abi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat Pak Abi ya? Alhamdulillah. Dari mana pusing-pusing boleh sampai sini? Memang kawan lama mana boleh dibiarkan berjuang bersendirian. Alhamdulillah. Jadi sejauh mana pun insyaAllah kita hadir. Itulah hadir. Cuma yang saya dah highlight dekat sini kepada semua para pendengar adalah sebenarnya sebagai calon di DUN Permatang ini di kawasan luar bandar. Ini kawasan luar bandar. Kawasan luar bandar maknanya jauh sedikit daripada Lembah Kelang. Kawasan ini juga kawasannya adalah kawasan pertanian, sawah padi, bentang luas. Kawasan ini adalah kawasan perkampungan. Kemudian kita ada kawasan ladang-ladang sawit dan sebagainya. Industri tak ada industri besar, tak ada, tetapi dia yang ada dekat sini untuk pengembangan ekonominya adalah industri-industri kecil. Jadi mungkin YB Mustafa mungkin boleh beri gambaran antara bila kita berada dekat sini, apakah yang boleh kerajaan pusat, khususnya hubungan baik antara kerajaan negeri. Sekarang bukan hubungan baik, memang kita dalam satu, kalau dulu kerajaan negerinya berbeza dengan ni YB kan. Sekarang ni apa sebenarnya yang orang negeri Selangor khususnya boleh dapat manfaat, boleh dapat manfaat daripada limpahan di peringkat kerajaan persekutuan tu dulu. Babi, silakan Babi, kalau boleh ada respons sedikit. Di peringkat kementerian Pak ya, banyak perkara yang kita boleh bawa di Permatang ini. Kita istilahkan Kementerian Sumber Manusia ini, kita menjaga daripada bayi sampai ke liang lahat. Oh, begitu kan? Begitu. Kita istilahkan kementerian ini. Kenapa tidak? Kita menjaga dari segi akta kerja. Bila kita akta kerja, siapa-siapa yang bekerja untuk wanita, bila dia mengandung, ini yang kita kata ni, dia mengandung, dulunya 60 hari sahaja. Hari bercuti, cuti bersalin. Okey. Tapi sekarang ini kerajaan perpaduan ini kita tingkatkan lagi 98 hari. 98 bukan 90 hari 98 hari. Jadi 3 bulan. Yang lelaki tak dapat. Lelaki yang hebatnya untuk menghargai keringat susah payahnya tu kita bagi 7 hari. Itu antaranya lah. Dan kita juga ada beberapa skim di bawah Perkeso yang menjagalah dari pelbagai sektor. Kalau mereka adalah golongan belia ataupun yang terlibat dalam kita panggil economic gig ini, gig rider ini, dia juga dilindungi. Kita sediakan. Mana gig rider itu ada perlindungan? Ada perlindungan. Ada perlindungan. Dan kita panggil dia skim pekerjaan sendiri. Untuk gig rider ni di bawah Perkeso ya? Di bawah Perkeso. Kita siapa yang terlibat, dia kena bayar RM148 lah begitu. Tapi 80% itu dibayar oleh kerajaan. Dan yang yang terlibat dalam gig rider ini hanya membayar RM46 saja. RM46.60 setahun. Ke macam mana? RM46 tu belayar setahun. Setahun. So dia akan dilindungi. Dia akan dilindungi. Saya pernah menemui seorang gig rider kita yang berada di Kulim baru-baru ini. Beliau terlibat dalam kemalangan. Alhamdulillah dia survive walaupun kemalangan yang agak teruk. Dia 63 hari koma. Tapi sebab dia mencarum dan semua kos rawatan, lepas itu dia tidak boleh makan makanan pejal, dia kena ada susu. Semua ini dihantar oleh Perkeso. Kita bagi katil seperti katil di hospital, Perkeso sediakan. Lepas tu kita ada kursi roda. Jadi ini manfaat. Dan ini juga sebenarnya bukan hanya setakat gig rider, tapi mana-mana yang bekerja sendiri
Macam kawasan sini semuanya yang bekerja sawit apa sini boleh ke tak ada yang bekerja skim? sendiri pun Boleh. dilindungi ya. Oh. Ini di bawah skim pekerjaan sendiri. Jadi ini dilindungi. Jadi banyak manfaatnya. Maknanya skim perlindungan apa sudah skim persendirian. Pekerjaan sendiri. Skim pekerjaan SPS. Maknanya ini kena wawarkan sikit sebab tak berapa kita jelas. Maknanya skim ni maknanya yang bekerja macam dia ambil upah dia kerja sendiri. Macam kat sini utama ni. Ada yang mungkin penjual burger ataupun yang terlibat dalam PKS ataupun ni dia bersendiri, dia boleh. Dia boleh mencarum. Yang berjual nasi lemak. Ya. Boleh ya. Boleh. Alhamdulillah. Yang ini. Dan ini sebenarnya perlindungan lah. Kalau kita beli insurans mungkin agak mahal. Tetapi ini akan memudahkan rakyat untuk mencarum dan dilindungi. Ini kebaikan. Suri rumah boleh suri rumah. Suri rumah kerja lagi susah. Okey, untuk suri rumah ni kita ada juga skim khas. Ini kita panggil ada. Skim khas ya. Itu yang kita kata tu, kita jaga daripada baby sampai ni. Untuk suri rumah ini kita ada skim perlindungan suri rumah, SKSSR kita panggil. Yang kita baru lancar tahun lepas. Selepas kita ambil alih kerajaan. Yang ini ni hanya untuk mana-mana suri rumah yang berumur 55 tahun ke bawah. 55 tahun. Setakat ini 55 tahun. Suri rumah. Suri rumah ni tidak semestinya yang berkahwin. Yang tak berkahwin tetapi menjalankan kerja-kerja suri rumah ataupun mereka menjaga ibu bapa yang sakit. Ya, kebanyakan tu saya nak tanya tu. Yang ibu bapa yang sakit tidak perlu berkahwin. Kategori suri rumah ni yang menjalankan kerja-kerja di rumah itu. Jadi untuk skim ini mana-mana wanita berumur 50 tahun yang tersenarai dalam e-kasih. E-kasih yang itu kerajaan bayar 100%. RM120 setahun, RM10 sebulan. Itu. Jadi yang ini memang kerajaan akan melindungi. Tetapi yang lain itu kita galakkan hanya RM10 je sebulan. RM10 sebulan. Maknanya siapa-siapa pun boleh. Siapa-siapa boleh. Kaki tahu yang bekerja pun boleh sebenarnya. Dan yang kebaikan yang ini Pak ya, dia tidak akan cek sakit Pak ya sakit apa. Dia tak cek. Bagi IC dan dia tidak sama ada dia sakit. Jadi inilah sebenarnya antara perlindungannya. Jadi kita galakkanlah kepada anak-anak muda yang terlibat dalam ekonomi ini dan juga kepada suri rumah kita ada juga sediakan dan juga yang bekerja sendiri ini. Cuma yang saya dah tahu ni BN telah berkaitan dengan mungkin ada skim-skim kemahiran ataupun insentif kemahiran ataupun sebab ini antara di kawasan luar bandar juga sangat penting sebab mereka berada dekat sini ada tidak ramai mereka tidak dapat melanjutkan pelajaran di IPT sama ada IPTS dan sebagainya, tetapi bila mereka mula bekerja mereka rasa perlu untuk ada pelajaran lah maksudnya di bidang-bidang kemahiran ke dan sebagainya. Mungkin ada peluang-peluang yang boleh dimanfaatkan daripada Kementerian YB sendiri. Ya Pak ya, Kementerian kita menjadi sekretariat kepada Majlis TVET Negara. Ini TVET ini atau kita kenali dulu sebagai vocational lah, vocational di kampung. Ini khusus kepada bidang kemahiran. Di bawah Kementerian sendiri kita ada Institut Latihan Perindustrian. Tapi pada masa yang sama juga kita koordinasikan antara 12 kementerian yang contohnya IKBN, kita ada Giat Mara, kita ada Politeknik, ada College Vocational, College Community. Dan ini kita selaraskan dan ini dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kenapa perlu pengundi-pengundi di Dun Pematang pilih saya mewakili daripada Pakatan Harapan dan juga seluruh pengundi-pengundi dekat Selangor ni pilih Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Ya, kepada semua pengundi-pengundi terutama di Dun Pematang ini khususnya di Selangor umumnya dan di seluruh negeri lah. 6 negeri itu. 6 negeri betul.
tahun ini kita menyambut 60 tahun penubuhan Malaysia. Pak ya. 60 tahun 60 tahun. Oh, ya. 60 tahun ni Pak ya, sudah cukup matang. Ya, betul. Cukup matang. Dan sepatutnya kita sudah integrasikan semua kepelbagaian agama, Ya. suku kaum ini Ya. bersama membangunkan Malaysia. Jadi ini yang terasnya sebenarnya. Jadi inilah kenapa kita perlukan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik. Dan juga kerajaan perpaduan ini yang dapat menggabungkan semua pelbagai kelompok ini, suku kaum dan agama. Dan hanya kerajaan perpaduan saja dan juga pimpinannya yang boleh membawa mesej ini. Betul. Selain kita mau juga supaya kerajaan perpaduan ini didokong oleh kepimpinan negeri. Yang pentingnya kita ingin membangunkan Malaysia. Kita perlu kestabilan politik. Betul. Dan kita perlukan kepimpinan seperti di Selangor ini. Kita perlukan Menteri Besar seperti Datuk Amaluddin Syahri. Syahri. Ya. Yang boleh membawa yang kategori pemimpin muda yang boleh membawa negeri Selangor ini ke tahap yang lebih baik lagi. Memang sudah baik dan lebih baik lagi. Kalau ini jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, saya fikir khazanah yang ada di negeri Selangor dengan reserve, dengan sumber keuangan yang ada ini tidak akan bertahan untuk rakyat. Jadi pilihan anda perlu, dan saya amat yakin Pak Ya sebagai calon di Dun Permatang ini boleh membawa menggalas amanah kerajaan perpaduan ini dengan tarbiyah dan perjuangan yang kita lalui bersama. Dan saya yakin, dan ini yang penting, saya mintalah kepada semua pengundi-pengundi dalam 6 negeri ini, Selangor terutamanya dan Dun Permatang ini, buatlah keputusan yang bijaksana. Ya, betul. Kita akan menyambut 60 tahun penubuhan Malaysia. Kita mau bawa negara ini ke arah yang lebih baik.